Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Suzob, saudara Ronzi, saudara Alisa, Hafiz, Abdul Hadi Sharif, Mustafa Ilyas, saudara Syarudin Abdul Hamid. Harimau berantai, berani terus bersemangat harimau berantai ya. Cik Pa Makno, apa khabar baik insya-Allah. Saudara Leman 5435, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Muhammad Fuzil Samilat, saudara Padi, saudara Pak Chan, saudara Amir Dollah, saudara Mak Razi, saudara Azlan Yusof, saudara Muhammad Azizi Hussein, saudara Saiful Ari, saudara Muhammad Amin Jack, Cucu Dol Said. Oh, hebat ni Cucu Dol Said pada Abstalok daripada Kota Baru dah. Serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya akan santuni usai saya beri pencerahan. Mesti saya memberi laporan kedudukan tentang COVID-19 hari ini tanggal 3 Ogos. 3 hari bulan Ogos, bulan kemerdekaan negara kita saudara. Dan hari ini hari Selasa, nampak gayanya ini COVID-19 ataupun virus corona terus mengganas saudara. Semalam 17,150, hari ini semalam 15,000. Dia turun daripada 17,150 dan hari ini dia meningkat balik kepada 17,105. Ya, dan keseluruhannya angka jangkitan sudah mencecah 1,163,291 yang mengundang 195 kematian saudara hari ini. Jumlah kematian sudah 9,598 orang warga kita yang tewas kesan daripada COVID-19. Bagaimanapun di Perlis alhamdulillah susut 2, semalam 9, hari ini 7. Tetapi di Kedah lah masih lagi angka ribuan, iaitu hari ini 1,036. Masih belum berkurangan, walaupun ada nampak tanda-tanda kurang, tapi tak banyak mana. Sebab semalam 1,108, hari ini 1,036. Begitu juga di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang dia masih meningkat. Saudara, minta maaf saudara, rambut saya panjang sangat, nak potong rambut pun tak boleh dah, tak ada kedai gunting. Di Pulau Pinang meningkat daripada 667, hari ini 798. Di Perak, Yong, Pehang ni melalut lah. Semalam dia naik daripada 693 kepada 748. Tapi hari ini di Perak 967 Yop. Manalah Apik Wan Lebor ni. Menjeritlah sikit. Lari lah virus corona tu. Di Selangor ada susut. Semalam 6,047, hari ini 5,836. Tetapi di belah persekutuan dia terus meningkat saudara. Semalam 1,536, hari ini 2,309. Lah, saudara. Kalau saudara yang di Facebook ni agak-agak terganggu, switch kepada Instagram. Saya nampak Instagram ni masih belum dapat diganggu oleh mereka. Ya, Puan Siti Zubaidah, saudara Arwin. Di Terengganu, di Pahang ada meningkat 475 kepada 628. Di Terengganu juga ada peningkatan sedikit daripada 425 kepada 429. Tetapi di Kelantan ni agak menyeramkan sebab tiba-tiba saja Kelantan meningkat balik. Daripada 459 dia naik 552 semalam dan hari ini 915 di Kelantan. Di Sabah ada susut tapi masih lagi ribuan. Kerana semalam 1,166, hari ini 1,010. Di Labuan ada susut sedikit daripada 7 kepada 5 dan di Sarawak naik balik. Semalam 411, hari ini 494. Jadi artinya selama 3 hari masuk bulan Ogos ini saudara, jumlah yang terkumpul sudah 50,019 orang. Sepanjang bulan Ogos ni 50,000, 3 hari saudara, warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Jadi berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus yang berbahaya ini saudara. Kita masuk tazkirah singkat. Kita ingat saudara, apabila kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Dalam rezeki ini kita pasti ada rezeki orang lain saudara. Ingat ya, dalam rezeki yang kita peroleh itu pastikan ada juga rezeki untuk orang lain. Jadi jangan bakhil. Kalau kita selalu tolong atau membantu orang lain,
Selalunya kita bersedekah. InsyaAllah Allah akan melapangkan rezeki kita. Jangan risau saudara, rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar Raja Kamal? Saya juga ingin bertanya, sudahkah anda berselawat hari ini? Ingat saudara, kalau kita berselawat 10 kali ataupun 100 kali atau 10 kali, banyak khafiatnya. Barang siapa yang berselawat untukmu 10 kali ganda pada pagi hari dan 10 kali ganda pada sebelah petang, maka ia mendapat syafaatku. Ini kata baginda Rasulullah SAW melalui hadis riwayat atau berani melalui 2 isnad. Saudara, jadi kita berbuat subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maha suci Allah dengan segala kemuliaannya dan maha suci Allah dengan segala keagungannya. Amalkanlah amalan zikir harian kita, saudara. Fadilatnya akan dihapuskan dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Setiap kali kita sebut, maka akan tertumbuh satu pahala di taman syurga untuk setiap siapa yang mengamalkannya. Itu adalah tazkirah pendek kita. Mutiara kata kita hari ini, berdasarkan pengamatan, orang akan menjadi bahagia apabila mereka memperbaiki fikiran mereka. Jadi bila dia melihat satu benda tu, dia akan jadi lebih bahagia kalau dia memperbaiki fikirannya, iaitu think positif. Kita harus melihat dengan kacamata yang positif, bukan dengan kacamata yang negatif. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya yakin mungkin ada saudara juga yang telah pun mendapat bayaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja, tapi tak ada pula yang memberi feedback kepada saya kedudukan hari ini, sebab hari ini sepatutnya dibayar hari ini. Mudah-mudahan saudara dapatlah gunakan sedikit yang diperoleh daripada KWSP itu untuk digunakan untuk meneruskan kehidupan kita yang semakin sukar, saudara ya. Ingat saudara, negara kita ni dalam keadaan yang tak menentu. Sebab itu saya selalu mengingatkan pimpinan, kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Dan sila ambil perhatian saudara, jangan lupa saya harus mengingatkan, jika saudara dihubungi oleh sesiapa saja menggunakan nama saya atau gambar saya, sila delete daripada telefon saudara. Saya tak pernah mengupah ataupun meminta sesiapa pun, sama ada meminta wang ataupun nak tunjuk bahawa ini cara nak capai rezeki, ini cara nak dapat ada grant global dan sebagainya. Itu semua adalah fake ataupun palsu. Saudara, delete lebih baik. Sebab momen lebih baik apabila saudara tekan ataupun nak tahu saja apa perkembangan dalam telefon itu, maka dengan sendirinya data-data anda akan diperoleh oleh mereka. Ini scammer ni banyak saudara dalam sekarang. Berhati-hati saudara ya. Tajuk perbincangan kita malam ini, saya memilih tajuknya adalah Laut Bergelora, Kapal di Darat Pula yang Karam. Karena saya lihat ada satu culipan yang satu orang dia tulis, dia menyindir UMNO. Dia menyindir kita, dia kata laut yang bergelora tetapi kapal di darat pula yang karam, macam-macam lah dia kata. Jadi saya pilih balikkan tajuk dia, iaitu Laut Bergelora, Kapal di Darat Pula yang Karam. Jadi sebelum saya memberi pencerahan malam ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Seperti biasa, terima kasih Pak Nazil. Indah bahasanya, indah culipannya. Kata Pak Nazil, masak kari beliak mata, goreng pelata lemak turi. Tuhan memberi, kita meminta. Walaupun yang dipinta, menyesal diri. Kadang-kadang kita minta, bila dapat ada kalanya. Kalau doa yang bukan-bukan, Tuhan bagi. Tetapi kemudian menyesal. Berhati-hati bila kita berdoa pada Allah SWT, mintakanlah yang baik-baik. Jangan kamu minta sesuatu yang buruk kepada umatmu, pada saudara kamu. Jangan. Kita meminta sesuatu yang baik untuk diri kita dan keluarga kita, saudara. Kata Pak Nazil lagi, Kak Pian, pakar tarian, tahan diuji, berpenat lelah. Mengejar impian, tiada kesampaian. Kerana dijanji, dipenuhi helah. Kalau kita dah janji, menipu apa semua, tak ada kesampaian lah. Tidak akan kesampaian impian yang dikejar. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang indah. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, teman-teman yang mengambil ataupun menyunting live saya ini, disunting semula dan dimasukkan dalam YouTube ke, dalam channel dan sebagainya, ini semua anda bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan, saudara.
Dan saya juga tidak mempunyai kemampuan untuk menilai atau melihat satu persatu. Jadi kalau anda nak salin semula, nak pakaikan keseluruhannya. Jangan ambil 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit dan akhirnya maksud itu lari, saudara, ya. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan politik ini kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Terpulang pada anda. Saya memberi pandangan sepengetahuan saya mengikut apa yang saya dapat. Dan saya cuba memberi pencerahan agar kita lebih faham. Saya kalau bolehnya tidak maulah warga kita celaru dengan banyak macam berita, macam apa kita lihat, macam-macam berita yang tersiar dalam laman web ni. Nafi sana, nafi sini, itu ini. Jadi saya cuba memberi pencerahan, saudara, ya. Dan saya menerima kiriman daripada saudara Zaidi daripada Kuala Langat. Dia kata sekarang ni, dia kata dah habis. Sekarang ni kata sepatutnya dah habis lah lockdown. Sekarang ni langsung tak ada apa-apa pengumuman daripada kerajaan tentang sektor-sektor yang boleh dan dibenarkan bekerja dalam operasi. Saya memahami masalah saudara Zaidi. Jadi persoalan sekarang, apa yang pihak kerajaan mahu lagi dari rakyat? Segala SOP kita dah ikut. Kita dah patuhi sepenuhnya. Macam mana dengan sektor-sektor yang gaji harian? Jadi rakyat hidup dalam ketakutan dan kebodohan nampaknya. Jadi apa yang pihak kerajaan hendakkan dari rakyat sebenarnya? Itu pandangan daripada saudara Zaidi. Saya nyatakan inilah gambaran sebenarnya sejak kita dikurung di rumah dengan pelbagai SOP. Hari ini sudah 51 hari, saudara. Warga, rakyat kita terpenjara di rumah. Sudah 501 hari, bukan 51, 501 hari. Jadi ekonomi merudum. Jadi berapa lama lagi kita nak tunggu? Kita sedar bahawa COVID, prolog darurat. Jadi yang untungnya kerajaan, yang untungnya pimpinan negara. Kita tak ada apa-apa. Rakyat terus berada dalam kepedihan dan keperitan yang memanjang. Jadi sekarang ni dah terlalu lama kita menangani COVID-19 dengan darurat. Tapi mereka tidak pun nampak segala penghasilannya sebab angka masih berterusan. Jadi peningkatannya dah berlipat kali ganda. Kemudian bergaduh pula dengan istana. Masih lagi tak ada sesuaian penyelesaian. Pelan pemulihan negara yang mereka umumkan tak nampak bayang lagi. Setakat umum sajalah. Secara rakyat terus lagi terperosok dalam kehidupan yang cukup susah. Jadi apa yang kita nampak lain tak ada, asyik bergaduh politik sajalah. Politik sana, politik sini. Rakyat sampai meluat benci dengar soal politik ni. Malahan rakyat juga benci bila dengar perkataan COVID, alasan COVID. Jadi sebab itu sepatutnya pimpinan negara memikirkan tentang kehidupan rakyat. Saya amat bersimpati bila saya dapat kiriman daripada Ketua UMNO bahagian Paguh, bahagian Perdana Menteri sendiri, iaitu Saudara Mak Ismail. Dia kata dia pergi ke Felda Maukil yang dikenakan PKPD berminggu dah. Katanya ini minggu ketiga. Dan dia pergi itu menghantar barangan, makanan yang diperlukan nak membantu rakyat. Sebab beliau sebagai ketua bahagian. Walaupun kawasan itu kawasan Paguh, kawasan Parlimen Parti Pribumi, iaitu Perdana Menteri di situ. Tapi sifat warga UMNO yang sentiasa prihatin perjuangan untuk rakyat, maka dia harus menangani. Jadi sekembalinya daripada Felda Maukil, baru dia dapat keadaannya. Dia kata sekarang ni apa yang dilakukan oleh pimpinan PBM, dia hanyalah memberi sekampit beras. Cuma sekampit beras yang 5 kilogram saja katanya. Kemudian adalah labu air. Labu air mungkin sebiji. Dan separuh kobis pun separuh saja. Itulah imej Parlimen Perdana Menteri sekarang. Ya, ini, kalau itu berlaku di Paguh, saudara boleh fikirkanlah apa berlaku pada negeri lain. Ini kerana itulah kata Saudara Mak Ismail, UMNO perlu menguruskan keadaan ini dengan sebaiknya. Oleh kerana keadaan wabak semakin meningkat, ekonomi negara masih tidak stabil dan pembuaran parlimen bukan jalan terbaik, maka pucuk pimpinan kerajaan perlulah memilih di kalangan ahli parlimen dan Perikatan Nasional yang mampu memperbaiki keadaan. Itu katanya. Jadi kita tak mahu bahawa kita gagal dan rakyat bila gagal, rakyat yang menderita. Terima kasih saudara Datuk Mak Ismail yang mengirimkan culipan pada saya supaya beliau juga berurusan dengan ketua-ketua kampung. Walaupun beliau tidak menjadi wakil rakyat, tetapi sebagai ketua UMNO di kawasan Paguh. Saya harap Datuk Seri Presiden kalau ada permintaan daripada Datuk Mak Ismail
Kalau Datuk Seri Presiden rasa memanglah saya tahu Datuk Seri Presiden pun dalam keadaan sukar, tak ada apa-apa jawatan, wang UMNO pun masih lagi tak menentu, belum keluar boleh keluar ke tak boleh keluar, boleh pakai tak boleh pakai, dalam keadaan tak menentu. Jadi saya ingat berhubunglah dengan sahabat kita Datuk Asni selaku Menteri Besar Johor. Datuk Asni, kalau ada saudara dengar pandangan saya malam ini, bantulah saudara Mak Ismail